نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah pada malam ini kita diberi kesempatan oleh Allah berkumpul seketika di dalam majlis ilmu, berkongsi satu dua perkara, mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman fasami'na wajiba faqala an-nabi atadruna ma hadha faqulna Allah wa rasuluhu a'lam qala hadha hajar أرسل في جهنم منذ 70 خريفا فالآن انتهى إلى قعرها." Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kata dia, satu hari kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk dengan Nabi macam kita duduk. Tiba-tiba Nabi dan para sahabat mendengar satu bunyi dentuman yang cukup kuat. Bunyi macam ada satu benda jatuh, bunyi dentuman cukup kuat. Nabi tanya kepada sahabat, Allah wa rasuluhu. Nabi tanya kepada sahabat, atadru ma hadha, kamu tahu tak bunyi apa itu? Sahabat jawab kepada Nabi, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul saja yang tahu, kami tak tahu. Atau perkataan Allah dan Rasul yang tahu hanya boleh diguna bila Nabi hidup saja. Bila Nabi wafat, kita hanya boleh guna perkataan Allah wa'alam. Tak boleh kita guna satu perkataan Allah wa rasuluhu a'lam, Wallahu a'lam, Allah wa'alam. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hadha hajar ursila fi jahannam mundu 70 kharifah. Kata Nabi, yang kamu dengar tadi tu, bunyi dentuman yang sangat kuat tu adalah bunyi seketul batu yang dicampak daripada puncak 70 tahun yang lepas. Dicampak dia daripada puncak api neraka, dicampak 70 tahun yang lepas. Yang kita dengar sebentar tadi tu, bunyi bantu tu baru sampai ke dasar api neraka. Hadis ini berkata sekalian, Nabi nak cerita kat kita,
kedalaman api neraka tu dalam mana. Wallahu a'lam. Selalu Nabi cerita kepada kita benda yang bagi kita nampak lah. Macam Nabi cerita, kamu nak tahu tak satu tingkatan syurga dengan tingkatan syurga yang lain sejauh langit dengan bumi. Kita boleh tahu lah langit dengan bumi jauh macam mana. Ataupun Nabi kata bainal masyriq wal maghrib, satu tingkatan syurga dengan tingkatan syurga yang lain sejauh timur dan barat. Kita boleh tahu dah benda tu jauh. Sekarang Nabi SAW tengah cerita kat kita dalam api neraka. Dalam api neraka sebenarnya ada tingkatan. Yang ini tingkatan yang pertama, diambil satu batu, dicampak daripada puncak. Batu tu ambil masa, batu tu ambil tempoh tuan-tuan sekalian daripada puncak. Ambil tempoh, ambil masa 70 tahun baru sampai ke dasar api neraka. Tuan-tuan kita tak usah pergi je, tuan-tuan pergi ambil satu benda buh di atas bukit, buh atas satu gunung. Campak tuan-tuan, campak daripada atas sampai ke bawah, dengar tu pun sayuk, dengar tu pun takut, tengok tu pun takut. Apatah lagi kalau kita pergi campak daripada gunung Jerai, lagi takut. Faham-faham tak faham je. Kita pergi campak tempat Nabi Adam nanti turun nanti, lagi takut. Jadi sebab itulah dalam hadis Muslim, Imam Nawawi sebut dalam kitab dia juga Riyadhus Shalihin, ada benda yang Nabi tak pernah tinggal. Tuan-tuan dengan saya jangan ditinggal, iaitu doa yang Nabi takkan tinggal bila Nabi berada pada tasyahud akhir setiap kali solat. Sama ada solat fardu atau solat sunat, Nabi SAW mesti baca doa. Apa doa dia? Boleh jawab pun hari ni, tak bawa buku pun. Kalau boleh jawab juga, saya ambil kamera tuan punya ni, nak bagi senang juga. Nabi akan baca doa, Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnati masihid dajjal. Yang ini Nabi tak pernah tinggal. Allah ya Tuhan, aku innaka hamidun majid. Kita tak minta Allahumma inni nas'al apa lepas bagi salat Allahumma inna nas'aluka. Tak. Nabi tak pernah ajak baca lagu. Baca dia innaka hamidun majid, Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam. Ya Allah ya Tuhan, aku minta jauh daripada azab api neraka jahanam, kemudian aku minta jauh daripada azab kubur, fitnah hidup dan mati, dan juga fitnah daripada dajjal. 4 benda ni Nabi tak tinggal. Dan kita insya-Allah jangan tinggal doa yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk malam ni mengenai solatul khauf. Solat dalam perang lagi kan. Kita masuk hadis ke berapa? Hadis yang kedua dalam bab solatul khauf, yakni hadis yang 160. Betul tak? Hadis 160 lah tu. Hadis daripada Yazid bin Ruman kan, hadis 160. Kita tu hadis apa? Ayat tu khilaf di kalangan kita. Tuan-tuan, minggu lepas kita tak cerita bab ni kan. Kita cerita bab ni minggu pertama hari Selasa gitu. Minggu lepas kita nak cerita satu bab macam mana kalau kita perang, musuh berada selain daripada arah kiblat. Nabi ajak kita buat 2 grup. Ingat kan? Satu grup berjaga-jaga, satu grup semayang dengan Nabi. Semayang 1 rakaat dengan Nabi. Bila bangun rakaat yang kedua, maka grup yang semayang dengan Nabi ni akan pergi ke tempat grup yang pertama tadi yang sedang berjaga-jaga. Mereka pula datang solat dengan Nabi. Kita cerita dah bulan lepas. Maka setiap mereka akan dapat 1 rakaat dengan Nabi, dan 1 rakaat lagi dikerjakan secara bersendirian. Baik, Yazid bin Ruman an Salih bin Khawwat bin Jubair amman sallal ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salata dhatir riqa salat al-khawf anna ta'ifatan saffat ma'hu wa ta'ifatan hujra'ul adu
فصلى بالذي معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا بأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجوه العدو وجاءت الطائفة الأخرى وصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السهل bin Abi Hathmah. Yazid bin Ruman kata dia daripada Salih bin Khawwat bin Jubair, daripada seorang sahabat yang mengerjakan salatul khawf bersama dengan Nabi dalam peperangan Dhatul Riqa. Tetapi tengok di bawah tu dia ada cerita peperangan Dhatul Riqa tu apa dia ada cerita bahawa tu agak sedikit ringkas, tapi insya-Allah kita boleh faham. Kata dia, macam mana kami solat dalam solatul khawf dalam perang? Satu kelompok membuat barisan bersama beliau dan kelompok yang lain menghadap ke arah musuh. Nabi mengimami satu kelompok yang bersamanya satu rakaat. Nabi tetap berdiri dan kelompok tersebut menyempurnakan solat mereka sendiri. Kelompok ini lantas pergi dan membuat barisan menghadap ke arah musuh. Satu kelompok yang lain lantas datang dan Nabi pun mengimami mereka untuk rakaat yang tersisa. Nabi tetap berdiri dan kelompok yang baru ini menyempurnakan solat mereka masing-masing. Setelah itu Nabi memberi salam bersama-sama dengan mereka. Tuan-tuan confirm tak faham? Saya dah sebut pada tuan-tuan, hadis mengenai solat khawf ni susah. Ada 16 ke 7 hadis solat dalam perang. Hanya satu atau dua saja senang, yang lain semua agak susah. Cuma benda ni akan jadi senang bila kita berada dalam situasi macam ni. Benda ni dipraktikalkan depan kita, kita akan nampak senang. Dan ni kita akan berada di awal-awal. Okey, hadis ni mai cerita cara kedua. Kita solat dalam peperangan kalau musuh berada dalam kondisi sama macam hadis 159. Ni musuh ni arah kiblat. Kalau yang 2 minggu lepas kita mengaji solat satu rakaat, kan jelas kan? Solat satu rakaat kemudian apa dia? Kemudian mereka akan pergi ke tempat yang tengah berjaga-jaga tadi. Mereka ni pula akan masuk untuk apa dia? Untuk solat dengan Nabi. Kemudian bila Nabi SAW solat 2 rakaat, mereka ni bagi salam, Nabi bagi salam, mereka baru solat 1 rakaat. Mereka akan bangun sempurnakan 1 rakaat lagi. Betul tak? Kemudian mereka akan pergi balik ke sana. Yang sana tu pula mai balik. Mereka pula akan solat 1 rakaat lagi. Setiap individu akan dapat 1 rakaat. Nampak tak? Tak apalah, biar saya nampak seorang pun. Benda ni payah. Okey, saya baca sekali lagi hadis ni. Tuan-tuan tengok lah. Satu kelompok membuat barisan bersama beliau dan kelompok yang lain menghadap ke arah musuh. Nabi mengimami kelompok yang bersamanya 1 rakaat. Nabi tetap berdiri dan kelompok tersebut menyempurnakan solat mereka sendiri. Kelompok ini lantas pergi dan membuat barisan menghadap ke arah musuh. Satu kelompok yang lain lantas datang dan Nabi pun mengimami mereka untuk 1 rakaat yang tersisa. Nabi tetap berdiri dan kelompok yang baru menyempurnakan solat mereka masing-masing setelah Nabi SAW bersama-sama mereka. Yang ni syarah kepada hadis 159. Maksudnya 159, 160 jalan cerita dia sama. Hadis melengkapi antara satu sama lain. Macam kita dah mengenai bab semayang. Bab semayang ada banyak hadis yang melengkapi antara satu sama lain. Tak ada hadis yang datang cerita daripada A sampai Z komplit cara Nabi semayang, tak ada. Melainkan kena ada hadis antara A, B, C, D digabungkan, baru kita dapat sempurna. Hanya ada satu saja hadis yang datang cerita Nabi buat ibadat secara sempurna. Hadis tu hadis Jabir tentang Nabi SAW buat haji. Yang tu yang komplit.
Sama juga bila Allah Ta'ala turun ayat Quran, semua peringkat demi peringkat, peringkat demi peringkat. Hanya satu surah saja Allah turun daripada ayat pertama sampai ayat akhir. Surah apa? Nak bagi puan tahu ini. Surah apa? Surah apa? Ha? Saya nak buat satu peraturan baru lah. Tuan-tuan jawab salah, tuan-tuan kena bagi kitab je. Surah tu namanya Surah Yusuf. Bila orang bertanya kepada Nabi SAW mengenai Yusuf, Muhammad cerita kat kami mengenai Yusuf. Masa tu wahyu duk turun, wahyu duk turun. Nabi kata esok aku cerita. Nabi terlupa satu perkataan, nak sebut insya-Allah. Wahyu tak turun. Wahyu tak turun. Lepas beberapa hari sebagai takdir, sebagai takdir ni panggil apa? Takdir ni sebagai takdir ni panggil apa? Memberi pengajaran kepada Nabi. Oh, Haji Putra faham bahasa Arab. Memberi pengajaran kepada Nabi. Lepas itu turunlah surah Yusuf daripada ayat pertama sampai ayat terakhir. Nabi kumpul mereka semua. Nabi kata, nak kamu tanya kepada aku mengenai Yusuf? Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra, Tilka ayatul kitabil mubin, Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sampai habis. Satu surah dia cerita secara sempurna. Jadi hadis 160 melengkapi hadis 159. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala, Syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat al-khawf fasafafna safain, saful khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal adu bainana wa bainal qiblah, fakabbara an-nabi wa kabbarna jami'an, thumma raka'a wa raka'na jami'an, thumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa rafa'na jami'an, ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في النحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي وسلمنا جميعا. Mai pula satu bab. Kita dua orang, kondisi musuh kita betul-betul menghadap ke arah kiblat. Tadi menghadap selain arah kiblat, yang ni menghadap ke arah kiblat. Apa yang Nabi buat? Nabi solat dalam keadaan menghadap ke arah musuh, dengan Nabi susun dua saf. Nabi susun dua saf. Bila Nabi SAW angkat takbir, semua angkat takbir. Bila Nabi SAW rukuk, semua rukuk. Cuma bedanya dalam rukuk ni, mereka rukuk dan kepala mereka semua mendongak melihat ke hadapan. Kita ni sembahyang, Nabi tak ajak kita agar kita mendongak kepala, dan Nabi tak ajak kita tunduk macam tu. Nabi ajak kepala kita dengan belakang kita sejadah. Tapi dalam situasi macam ni, sujud dan kepala semua dongak melihat ke arah depan. Takut nanti tengah sembahyang musuh buat satu benda kita tak perasan. Bangun, Sami Allahu liman hamidah, semua bangun. Semua bangun. Silap. Rukuk dulu, rukuk. Jelas nak tunaskan, rukuk. Bukan rukuk dah, rukuk. Rukuk, bangun. Sami Allahu liman hamidah, semua bangun. Bila sujud, tuan-tuan sekalian, bila sujud, Nabi sujud. Saf pertama sujud, saf kedua tunggu. Saf kedua tunggu. Nabi pun duduk di antara dua sujud, saf pertama sujud, saf kedua tunggu. Nabi sujud balik, saf pertama sujud, saf kedua tunggu.
Kemudian bila Nabi SAW bangun rakaat kedua, saf pertama bangun rakaat kedua, saf yang berada di kedua ni mereka pula sujud. Sujud ni tuan-tuan sekalian, sekilas pandang aja. Sujud, duduk di antara dua sujud, sujud. Bangun untuk rakaat yang kedua. Maka tuan-tuan sekalian, saf yang kedua pula marah ke depan. Yang ni tuan-tuan dengar serabut lah. Macam saya serabut, saya mengaji hari ni dengan Syekh Ibrahim Tariq. Dia dah mengajar dia ni duk ajar apalah, aku serabut dah duk dengar. Saya rasa tuan-tuan pun serabut pun. Tapi serabut tak serabut pun saja saya tanya balik ni. Jadi dia pun datang saf kedua, saf pertama berundur ke saf belakang. Kemudian Nabi rukuk, semua rukuk. Bila Nabi bangun rakaat yang kedua, semua bangun. Nabi sujud, saf pertama sujud, saf kedua tunggu. Nabi duduk di antara dua sujud, saf pertama bangun, yang saf kedua tunggu. Nabi sujud balik, saf kedua sujud, saf ni tetap tunggu. Bila Nabi bangun untuk tahiyat akhir, saf pertama bangun, saf kedua terus sujud. Duduk di antara dua sujud, mereka duduk tahiyat akhir. Bila Nabi bagi salam, saf pertama, saf kedua, semuanya bagi salam secara sekaligus dengan Nabi SAW. Tuan-tuan tengok lah 115 tu. Mana dia? Ketika Nabi menyelesaikan sujud bersama saf depan, maka saf belakang turun untuk sujud. Saf belakang tersebut lantas sujud, Nabi lalu salam dan kami semua bagi salam sekaligus. Tak apalah, tak faham pun tak apa. Nanti kita nak perang, kita mengaji lagi. Ya senang, nak perang nanti kita mengaji lagi. Tak faham kan? Siapa boleh terang tak dia? Boleh faham tak? Macam mana nak terang? Selalunya orang kerja dengan syarikat minyak ni cerdik sikit. Macam mana nak terang? Demonstrasi. Dia macam ni, saya tunjuk tuan-tuan. Dia benda simple. Apa dia? Lain kita ada. Tuan-tuan boleh bagi saya mineral lain tak? Tak bagi fresh orange pun tak apa. Bagi 2-3 botol mineral saya tunjuk. Ada tak botol mineral? Letih tuan-tuan, baru sampai pada kampung letih sikit. Tapi letih kalau dia dapat Red Bull, dia hilang sikit letih. Air sejuk dia tetap letih. Jadi dia orang solat macam ni sebenarnya. Nabi akan susun 2 saf macam ni. Saya mengajar hari ni di Penang tahun 2007. Memang saya panggil 5-6 orang betul kelas, saya tunjuk praktikal, nampak. Okey, sekarang mereka solat. Musuh menghadap ke arah kiblat itu. Clear? Bila ruku, kita dah semua dah. Solat dalam perang, sama ada kita pergi ke tempat musuh atau musuh masuk serang tempat kita, semuanya kita boleh jamak dalam qasar. Kita tak keluar perang pun, musuh masuk tempat kita, kita boleh jamak dalam qasar semayang. Ini kelebihan dalam solat ketika mana perang. Okey, ni kiblat, musuh depan. Bila ruku, Nabi ruku, saf pertama ruku, saf kedua ruku. Tak ada hal kan? Cuma semua mereka mendongak melihat depan, takut musuh serang masa tengah sembahyang. Jelas? Jelas tak? Jelas. Okey, bila Nabi sujud, imam sujud, saf pertama dia sujud, saf kedua tunggu, berjaga-jaga. Sebab masa sujud ni bukan tahu apa kan, takut musuh serang, berjaga-jaga. Nabi duduk di antara dua sujud, saf pertama duduk di antara dua sujud, saf kedua tunggu. Sujud balik, saf pertama sujud, saf kedua tunggu. Jelas? Bila bangun saja rakaat yang kedua, imam bangun, saf pertama bangun,
Saf kedua pula terus sujud. Maksudnya mereka tak ikut imam. Dia sujud sekadar sepintas lalu. Jangan sujud baca tasbih 7-8 kali. Sepintas lalu dia sujud. Dia duduk di antara dua sujud. Dia sujud, dia bangun balik. Bila dia bangun, dia terus datang ke depan. Dan yang duduk saf pertama ni pula pergi ke belakang. Oh, dia kata payah ya, Nabi ajak macam nak buat macam mana? Jadi bila imam ruku, saf pertama ruku, saf kedua ruku, semua mendongak ke atas supaya tengok musuh. Nabi sujud, saf pertama sujud, yang ni tunggu. Nabi duduk di antara sujud, saf pertama duduk di antara sujud, yang ni tunggu. Sujud balik, yang ni sujud, kemudian saf kedua tunggu. Bila duduk tahiyat akhir, saf pertama duduk tahiyat akhir, yang duduk saf kedua terus sujud. Jelas? Dia duduk di antara dua sujud, dia bangun balik duduk tahiyat. Kemudian bila Nabi bagi salam, selesai, saf pertama bagi salam, saf kedua pun bagi salam. Semua bagi salam sama dengan Nabi SAW. Nah? Jelas tak? Alhamdulillah. Tu baru guna multimeter. Tuan-tuan bayang kalau kita guna Red Bull yang betul, lagi cepat faham. Jelas? Okey, siapa nak tanya bagi clear. Okey, kita dah semua dah. Jangan duk guna konsep bergerak apa tak boleh lebih pada 3 kali tak. Dia tak guna konsep tu. Kalau nak guna konsep bergerak lebih pada 3 kali, duk main step by step, musuh tembak dulu kita. Jadi kita tak guna konsep tu. Dan saya sebut berkali-kali, Imam Syafi'i kata kita duk semayang, kita duk bergerak lebih pada 3 kali batal bila pergerakan tu tak perlu. Tapi kalau pergerakan tu perlu, bergeraklah berapa puluh kali pun, berapa ratus kali pun, insya-Allah tidak menjejaskan sembahyang kita. Baik, silakan. Tentu tuan-tuan tanya, kita duk mengaji ada, saya kata tadi ada 17, 18 hadis sembahyang dalam perang. Kenapa ada sini 3 saja? Sebab yang berbakinya terdapat dalam kitab lain selain daripada Bukhari dan Muslim. Hadis itu pun sahih. Cuma syarat nak masuk dalam kitab ni, dia hanya ambil Bukhari dan Muslim sahaja. Ya. Betul. Memang Nabi kata innama ju'ilal imam liyutamma bi fala takhtalifu alaih fa idza kabbara fakabbiru. Bila kata Nabi, bila kamu sembahyang dengan imam, kamu ikut imam, jangan berselisih dengan imam. Sekarang dalam kondisi macam ni, Nabi yang ajak kita supaya buat macam tu, maka kita tak dinamakan menyelisih imam, kita dinamakan mengikuti sunnah Nabi. Jadi insya-Allah tak ada masalah. Wallahu a'lam. Ya, apa ni? Tak, pedang dia ada banyak. Sebab tu dia ada hadis-hadis yang lain. Kalau kita tengah semayang, musuh kepung, kita nak semayang masa tak ada lah sini. Tapi ada hadis yang lain. Okey, macam kes tadi kan, mereka tengah tunggu belah sana. Hadis yang kita baca tadi, yang awal-awal tu, di sini. Sana tu pegang senjata. Kalau kita dalam keadaan gawat, tak stable dan sebagainya, kita boleh pegang senjata untuk berhati-hati. Boleh pegang senjata untuk berhati-hati. Kalau zaman Nabi SAW, mereka solat dalam keadaan kalau takut solat, mereka pegang pedang, pegang panah dan sebagainya. Jadi kita tengoklah zaman sekarang apa yang kita boleh pegang, insya-Allah tidak menjadi sebarang masalah. Sila. Tuan-tuan bayang, dalam perang pun guna semayang. Macam mana orang yang tak perang tak semayang? Tak, tuan-tuan, dia nak jawab macam mana? Ha? Apa dia? Perang dalam. Apa tu maksud dia? Oh. Ya. Pernah berlaku. Nanti ada ayat Quran yang datang syarah. Bila tengah perang, bila tengah semayang, musuh datang ambush, musuh datang serang, intisyar, berpecah maksudnya tinggalkan semayang.
Maka masa tu kita praktikalkan ayat Quran. Allah suruh kita semayang masa tu pegang senjata, masa kita tu atas kenderaan, sekadar seperlu yang mungkin. Macam mana nanti ada ayat Quran yang tertera? Cuma dalam ni tak ada ayat sepo, sebab dia punya syarat Bukhari Muslim. Yang datang tu pula cerita ketika mana tengah semayang musuh perang, yang tu bukan dalam Bukhari Muslim, yang tu dalam kitab-kitab lain. Nak cerita lebih jelas mengenai bab ni, kita panggil orang yang berpengalaman. Orang yang berpengalaman antaranya Ustaz Ni Abdul Ustaz Ni apa? Ni Adli. Dia orang yang ada pengalaman. Kita pernah dengar Ustaz Ni Adli, anak Tok Guru. Dulu kan pernah tangkap ISA kan. Dia orang yang ada pengalaman. Jiwa raga dia memang masa dia mengaji Pakistan tu, memang jiwa raga dia untuk jihad saja. Ataupun balik senang yang ada pengalaman, tetap kenal. Nama dia Ustaz Kamruzaman Musa. Yang tu pun ada pengalaman. Tetap jangan main-main. Nampak Ustaz Kamruzaman macam tu je, nampak tak smart, tapi jiwanya jihad. Dia boleh cerita tentang detail. Sebab dia bukan sekadar dia, saya mengaji je, praktikal saya tak pernah buat. Ustaz Kamruzaman dia tahu praktikal. Lama dia tak main dah kan, sejak banjir tu kan. Nanti suruh dia main, suruh dia praktikal dia macam mana. Wallahu a'lam. Best. Rahsia beralih ke belakang, ke depan dan sebagainya. Pertama sekali, sahabat ni mereka kalau boleh satu rakaat pun tak mau terlepas dengan Nabi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada cara solat dalam sembahyang agar sama-sama puas hati. Sebab tu Nabi susun 2 saf. Mainlah 200 orang, 300 orang, Nabi susun 2 saf. Jadi sama-sama rasa puas hati. Dapat satu rakaat dengan Nabi, satu rakaat dikerjakan secara bersendirian. Kalau nak ikut-ikut kan, nak ikut-ikut lagi senang. Satu kelompok jaga, satu kelompok semayang, lagi senang. Habis semayang yang ni, mai pula yang ni semayang. Tapi Nabi ajak supaya masing-masing rasa puas hati. Kita duk fikir mana senang, Nabi ajak mana yang bagi orang rasa puas hati. Allahu a'lam. Bab jenazah, bab ni saya suka. Baru ni berlaku kematian. Siapa dia meninggal baru ni? Allah maghfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa akrim nuzulun. Siapa dia? Ada yang meninggal dunia. Ada yang meninggal dunia. Haji Putra telefon saya. Saya baru sampai Penang, jadi tak sempat nak hadir. Sampai Penang, habis khutbah terus balik sini. Kalau boleh tunggulah, tapi oleh kerana dah lambat, jadi kita tak diminta untuk tunggu, diminta untuk kita segera. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, na'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Najashi fil yawm alladhi mata fihi wa kharaja bihim ila al-musalla fasaffa bihim wa kabbara arba'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat pengikhlanan. Dalam hadis Bukhari ada satu larangan, nama dia an-na'yu. An-na'yu, an-na'yu, kita iklankan kematian. Macam mana iklankan kematian? Iklankan kematian cara jahiliyah ialah mereka akan berdiri di tempat-tempat yang tinggi, kemudian mereka akan menjerit bagi tahu si fulan dah mati. Satu. Yang kedua, berdiri di tempat yang tinggi, pi cerita si fulan dah mati dan sebagainya, pi cerita semua kebaikan yang dibongkarkan. 2. Ketiga, kata Syekh Muhammad Salih Al-Utsaimin, ketiganya hari ini, dunia hari ini, bila berlaku kematian, kita iklankan kematian, contohnya di surat khabar, di sebagainya. Yang ni pun agama tak boleh. Kerana budaya ni pertama sekali budaya orang kafir. Itu pertama. Tapi di sini Nabi sendiri mengiklankan kematian. Macam mana? Agak kontra dengan larangan Nabi. Okey, para ulama bersetuju setakat kita mengiklankan kematian untuk bagi tahu orang berlaku kematian tanpa melampaui batasan, tak apa.
Tak bolehnya tuan-tuan sekalian, berlaku kematian, kita main di surau, kita buka PA system, kita bagi satu taman dengar. Yang ni termasuk larangan. Setakat cuma berlaku kematian, kita piabak kat pengurusi, piabak kat imam, nanti dia lepas daripada zuhur, mak kita meninggal dunia. Bukan lepas zuhur mak kita meninggal dunia, mak kita dah meninggal dunia. Lepas zuhur nak sembahyang jenazah di Masjid Hasanah. Lepas daripada solat, imam membuat pengumuman sahabat kita ni mak dia meninggal dunia, nak solat jenazah di Masjid Hasanah lepas zuhur. Tak apa. Takat kita duk SMS, takat kita duk masuk dalam Facebook, takat kita duk WhatsApp, tak apa. Supaya kita maklumkan kepada orang agar datanglah solat apa yang dinamakan jenazah. Jadi Nabi buat pengumuman bila Najasyi meninggal dunia. Najasyi ni meninggal dunia. Najasyi ni meninggal dunia. Najasyi ni siapa dia? Kalau kita tengok apa dia dalam Al-Quran, kan ada satu surah Maryam, kita boleh tengok dalam beberapa tafsir ada cerita ayat ni pernah dibaca oleh Ja'far kepada Raja Najasyi. Ayat qala inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Sampai tuan-tuan sekalian, di mana tuan-tuan sekalian sampai di satu tempat nama dia Habsyah. Nama dia Habsyah. Habsyah ni dalam bahasa Arab lah, dalam kalender, dalam peta dunia, nama dia Utopia. Dia sebelah daripada Yaman. Sebelah Yaman tu Utopia. Orang Utopia ni tuan-tuan sekalian keturunan Bilal bin Rabah ni. Orang dia satu je dalam bab nahwu saraf, subhanallah. Saya pernah mengaji apa dia nahwu dengan satu syekh, nama dia apa tak ingat dah. Hasan, dia panggil Hasan, nama Hasan apa nama dia tak ingat dah. Hasan Rumi. Rumi ni adalah merupakan kerabat keturunan Bilal bin Rabah. Dia mengajak nahwu tuan, punya dahsyat sampai kita pun tak faham. Tu yang kita duduk Pakistan mengaji nahwu 8 tahun dah. Hasan Rumi. Jadi di Habsyah, industri Habsyah yang utama adalah mereka merupakan pengeluar habatus sauda terbesar di dunia. Habsyah, Utopia. Dia ada 3 negara. Sebut bab perniagaan. Pertama, mengeluarkan habatus sauda terbaik di dunia ialah daripada India. India ni terbaik. Cuma India ni habatus sauda dia mahal. Kalau kita press pun kita dapat sikit je, tapi cukup kualiti. Keduanya daripada Mesir. Keduanya daripada Utopia. Dan yang ketiganya daripada Mesir. Utopia, Mesir, India. Kita press lah dia punya habatus sauda guna perahan sejuk pun, dia punya material dia bila keluar tetap warna dia tetap sekalian, warna dia warna hitam. Satu je bila kita perah keluar warna gold, iaitu habatus sauda daripada mana? Daripada Syam, daripada Syria. Tapi lah ni tak ada dah. Syria dah perang, dah masuk tahun keempat, memang tak ada dah, material pun tak ada dah. Jadi kita terputus bekalan habatus sauda daripada Syria. Sekian harap lalu. Baik, jadi dia maki. Nabi yang utus dalam hijrah pertama, sahabat ni pergi ke Utopia. Sebab tu kena tekan di Mekah, ada yang tak tahan. Nabi kata, hampa pergi hijrah di mana? Di Utopia. Dia ada negara-negara ni tuan-tuan sekalian, dia ada hak boleh bagi perlindungan. Saya tak tahu nama dia apa. Dia bagi apa? Suaka. Macam Sino Dopi Estonia tu, dia kau sama lah tu. Daripada Utopia, sahabat pergi Utopia, dengar dia seorang raja pengamal agama Kristian yang tulus. Jadi pi untuk minta suaka. Pi. Bila mereka sampai, gerombolan kafir Quraisy pun sampai. Duk cerita keburukan orang Islam ni tak makan. Last sekali orang kafir Quraisy ni main sentimen agama. Bila main sentimen agama tak boleh lah.
duk cerita orang Islam, duk kata agama Kristian macam ni. Cuma bagusnya Raja Habsyi ni, dia tak dengar sebelah pihak. Dia tanya kepada mereka, orang Islam, apa pendapat kamu mengenai Nabi Allah Isa? Maka Ja'far, orang yang baca surah Maryam ayat yang pertama, sampailah ayat yang saya baca tadi, qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis salat wa atuz zakah, sampai ada ayat tu habis. Aku adalah Isa, hamba Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi aku kitab, Allah suruh aku keluar zakat, buat baik kepada mak pak aku dan sebagainya. Tuan Najasyi buat kesimpulan, agama kamu Islam dan agama kami ibarat dua jari. Dia buat macam ni. Maksud dia apa dia? Macam Nabi kata, ana wal yatim yaumil qiyamah ka'atain. Aku dengan anak yatim di dunia pada hari kiamat macam tu, punya dekat. Ini bukan masuk kepik rokok dah. Itu pun, yang tu pun kepik juga. Yang ni maksudnya cukup rapat. Dia panggil dia punya pembesar semua, duduk belakang, meeting. Hampa semua tahu dia panggil siapa. Dia panggil orang Islam yang agama kita, dalam kitab kita duduk sebut. Lagi kita dah tahu dah, bila mereka ni main, agama kita memang mensuh. Macam mana? Pembesar dia tak boleh. Sekali lagi kita pergi ikut mereka ni, kita punya orang bawah nanti maki kita, kedudukan kita semua nanti lingkup. Jadi Raja Habsyah ni fikir panjang, dia ikut kata pembesar dia. Dalam diri dia, dia beriman kepada Nabi SAW. Cuma dia rahsiakan keimanan dia sampailah bila dia mati di Habsyah. Mati di Habsyah, dia tak ada orang nak solat jenazah dia dan sebagainya, diurus dia dengan cara bukan Islam, sebab orang pun tak tahu dia Islam. Bila dapat tahu, Nabi SAW beritahu kepada sahabat, Raja Habsyah telah meninggal dunia. Lantas Nabi SAW mengerjakan solat jenazah gaib kepada Raja Habsyah. Maka ada beberapa poin. Pertamanya, dalam hadis ini Nabi SAW angkat takbir sebanyak 4 kali. Itu poin pertama, 4 kali. Dan saya pernah beritahu kepada tuan-tuan, bermula minimum angkat takbir semayang jenazah 4 kali. Dan maksimalnya berapa kali dalam hadis riwayat Imam Ahmad? Berapa kali? Nabi pernah semayang kepada sahabat, Nabi pernah angkat takbir sebanyak 9 kali. Kalau Nabi nak doa lebih kepada orang tu, macam kita dah tuan-tuan, duk semayang jenazah mak kita ni, lepas baca Fatihah, lepas tu baca selawat, takbir ketiga, keempat ni kita duk baca doa ni tak puas. Sebab yang duk depan kita ni mak kita. Jadi kita boleh tambah, sama ada nak angkat 7, nak angkat 9, silakan. Cuma benda ni tempat kita tak biasa. Jadi tuan-tuan, cukuplah dengan 4. Kita ingat saya pernah cerita sahabat saya balik daripada Yaman. Ingat ada cerita dia? Yang satu masjid Damansara minta saya recommend satu ustaz jadi imam, boleh mengajar. Kita pun tengok dia baru balik Yaman beberapa minggu, tak ada kerja lagi, kita recommend dia. Hari pertama dia jadi imam, tuan-tuan sekalian, lepas zuhur ada jenazah. Dia ni baru balik luar negeri, dia semangat lebih. Dia pun mengaji hadis juga. Dia tuan-tuan sekalian, sembahyang jenazah itu dia pergi angkat takbir 9 kali. Damansara tuan-tuan, kalau di Sana'a Yaman tak apa. Ni Damansara. Oh, kalang kabut. Malam tu pula kuliah saya. Jadi kita membaca lebih kurang sejam habis, buka soal jawab, pengurusi angkat tangan. Ustaz dia kata, tu imam yang ustaz recommend kat kami tu yang duk sandak kat tiang tu. Dia duk ada sandak kat tiang. Tadi dia semayang jenazah di masjid ni, dia angkat takbir sampai 9 kali. Ustaz pesan kat dia, lain kali kalau nak terlupa pun agak-agak lah. Dah lah angkat takbir sampai 9 kali, ustaz terlupa pula nak sujud sahwi. Buka kitab syarah pula lagi sejak. Benda ni orang tak biasa, jadi kita jangan buat. Okey,
Daripada hadis ni, para ulama yang syadid, yang agak straight, mereka membahaskan hadis ni secara literal. Apa dia maksud dia? Mereka kata sunnah solat ghaib kepada siapa dia? Kepada satu individu yang meninggal dunia di negara orang kafir, tak ada orang nak sembahyang jenazah dia, tak ada orang nak tolong uruskan dia, kita boleh solat ghaib. Pertama, kata mereka. Yang kedua, kalaulah sembahyang jenazah ghaib ni dibuat di mana? Orang tu meninggal dunia, dengar kata meninggal dunia dah, jatuh masuk dalam laut atau apa, jenazah pun tak jumpa dan sebagainya, kita boleh solat ghaib. Ketiga, kata mereka, boleh tak boleh kita solat ghaib kepada jenazah yang sudah disolatkan? Dua pendapat. Pendapat yang pertama beritahu, kalau yang meninggal dunia tu orang biasa, meninggal dunia di Johor Bahru, kita yang duduk di Bangi ni tak dapat nak pergi sana, cukup sekadar cuma kita kata sekalian, kita mendoakan dia, tak perlu solat ghaib. Tetapi kata Syekh Muhammad Salih Uthaymin, kalau yang meninggal dunia tu orang yang ada jenama, orang ternama, orang terkenal, orang yang dihormati, orang yang disanjungi, orang yang ada kedudukan, dia mati, kita tak dapat hadir ke sana. Sama ada tak boleh nak pergi sesak, ataupun kita tak punya waktu untuk sampai ke sana, maka kita boleh menunaikan solat ghaib di tempat kita. Macam baru ni bila Tok Guru meninggal dunia, ramai semua orang nak pergi kan? Yang dah pergi tu pun ramai. Ada di kalangan kita yang tak sempat nak pergi, maka disunahkan kita solat jenazah ghaib. Dan saya ingat daripada Majlis Agama Islam Selangor sendiri, keluar satu kenyataan, keluar satu surat bagi arahan semua masjid yang berada di Selangor untuk menunaikan solat jenazah ghaib. Alhamdulillah, kita dah praktikal satu sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, siapa nak tanya boleh tanya. Kalau tak, insyaAllah kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Tuan-tuan, habis saja baca hadis mengenai jenazah ni, saya akan ambil satu buku yang komplit datang cerita mengenai solat jenazah daripada A sampai Z. Jadi habis ni kita hold dulu. Sebab kalau tuan-tuan nak ambil hadis daripada ni, maka kita akan nampak jalan cerita dia tak sempurna. Kita memerlukan beberapa hadis yang lain untuk menguatkan tahjiz cara pengurusan jenazah. Wallahu a'lam. Ya, tiga orang tu baik. Ya. Sila Ibi. Taraf keislaman Najasyi, para ulama bahas dia hanya Islam daripada segi tauhid. Tauhid ni dia yakin yang Nabi SAW pesuruh Allah. Itu satu. Dan dia memang dah tahu dah tiada Tuhan yang disembah malaikat Allah. Yang tu juga yang dibawa oleh Nabi Musa, Isa dan sebagainya. Dan bila dia dengar utusan ni, dia tahu yang ni lah yang dalam kitab mereka janji ada satu lelaki nama Muhammad. Maka dia tahu yang Nabi SAW tu adalah merupakan satu Rasul utusan terakhir. Cuma daripada segi praktikalnya, dia tak praktikal dengan Islam. Kerana masa dia meninggal dunia pun, Islam tak sampai lagi ke hasyah. Islam tak sampai lagi ke hasyah. Wallahu a'lam. Islam dia siapa pun tak tahu. Nabi tahu bila datang wahyu bagi tahu kata Hashim mati, dia meninggal dunia dan dia seorang Muslim. Wallahu a'lam. Sebab tu orang tuan-tuan sekalian, dia ni tak pernah solat, dia buatlah apa saja kecuali dia tak syirik kepada Allah. Dia tak syirik kepada Allah. Dia masuk dalam neraka, satu hari nanti dia akan keluar daripada neraka. Ada satu buku yang sangat baik. Buku ni tajuk dia Dahsyatnya Neraka. Yang ni tak bagi hadiah, nanti bila sampai saya bagi hadiah. Buku yang cukup baik, Dahsyatnya Neraka. Dia datang cerita secara detail mengenai situasi, lokasi neraka, siapa boleh bagi syafaat kepada ahli neraka dan sebagainya, macam mana, siapa dia orang last keluar neraka. Cerita dia senang. Orang last keluar neraka
masuk dalam neraka, dialah orang yang dapat neraka syurga yang paling kecil sekali. Dia masuk dalam syurga, dia keluar neraka, orang last. Masuk syurga, dialah dapat syurga paling kecil sekali. Siapa dia? Lelaki yang last sekali keluar daripada neraka. Syurga yang dia dapat paling kecil tu sebesar muka bumi ni saya. Itu je nak beritahu. Betul nak bayang macam mana luahnya syurga? Allah Ta'ala alam. Okey, sila lagi siapa pula? Ya. Tuan-tuan tengok, saya pun tak faham dengan mufti, minta maaf beritahu. Hari tu bila orang nak semayang raib, dia berkata tunggu 4 bulan dulu. Lah ni dah berapa bulan dah? Apa pun tak ada. Dia tuan-tuan sekalian, hukum dia secara akal dan logik. Bila dah confirm dah flight ni jatuh ke, terhempas ke dan sebagainya, kita pun dah tahu dah bila terhempas ni dan sebagainya, hilang tak jumpa dan sebagainya, tak ada maklumat, maka para ulama benarkan bila ahlinya berbicara, maka kita dah boleh solat raib. Tapi sekarang ni wallahu alam, saya pun tak tahu flight ni macam mana. Lepas tu kena bagi ahli dia berbicara. Kalau dia kata terhempas, hilang, tak tahu punca apa ke, maka kita boleh solat raib. Tapi kita kata hilang pun tak tahu ke mana, nak kata terhempas pun tidak, apa pun tidak, maka boleh diholkan mengikut apa dia? Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin. Sampailah maklumat jelas sampai ke tempat kita. Ya. Boleh, dengan syarat yang individu tu pun memang orang yang terkenal, orang yang famous meninggal dunia, maka kita boleh solat jenazah gaib untuk kedua-duanya sekali. Tak jadi masalah. Cuma saya dah sebut dah, bacaan tu ada cara bacaan Nabi ajar. Kita dah sebut kan, kalau lelaki surah Allah maghfir lahu warhamhu, kalau perempuan Allah maghfir laha warhamha, kalau ramai Allah maghfir lahu warhamhum, kalau dua orang Allah maghfir lahuma warhamhuma kama rabbayani shaghira. Memang confirm silap. Aku nak baca Allah maghfir lahu pun apa 3 tahun baru ingat. Jadi kalau tak boleh, bacalah Allah maghfir lahu warhamhum pun tidak menjadi sebarang masalah. Allah. Dia sembahyang gaib macam sembahyang biasa. Bezanya apa Haji Putra? Bezanya depan tak ada jenazah tu saja. Tak payah tuan-tuan suruh Haji Putra ke Aizul mai jadi jenazah, mampu dia tak mau. Semayang macam biasa. Dan kita tetap akan dapat kira satu ganjaran sebesar bukit Uhud. Wallahualam. Yang diusung itu semayang jenazah, lepas semayang jenazah usung pula pergi tanah perkuburan, 2 kira. Siapa yang daripada rumah si mati, rumah tu urus bagi settle apa, ambil jenazah mai di masjid, semayang pula 2 kira. Kita sekurang-kurangnya dapat juga 1 kira bila kita semayang jenazah pada Allah. InsyaAllah kita jumpa nanti, dah lewat dah ni. Allah bagi kebaikan, Allah tambah ilmu agama kepada kita semua insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.